Semayang berjamaah, muka surat 125, edisi Rumi, 125. Adapun Jawi, muka surat 33. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun, ini suatu ceraian. Ceraian ni mesti berada di bawah bab, mesti berada di bawah satu bab. Contohnya babus salah, babu salah. Maka dalam bab semayang ni dia banyak dibahaskan. Dibahaskan tentang rukun semayang, dibahaskan tentang syarat-syarat sah semayang, dibahaskan tentang sujud sahwi, dibahaskan lagi berkaitan tentang semayang sunat. Di antara di bawahnya juga ceraian dia iaitu berkaitan tentang semayang berjemaah. Bermula semayang berjemaah pada menunaikan semayang fardu yang 5 waktu, iaitu fardu kifayah atas tiap-tiap mukallaf yang laki-laki, yang merdeka, yang mukim, yang tiada uzur. Jadi hukum semayang berjemaah ini ialah fardu kifayah. Setiap lelaki yang mukallaf, lelaki yang sudah sampai surah Islam, dalam keadaan ia baligh, keadaan ianya mumayyiz, boleh membezakan yang mana najis, yang mana tak najis, yang mana halal, yang haram ni, dan ianya seorang lelaki yang merdeka, maka hukum mendirikan semayang berjemaah ini adalah fardu kifayah. Oleh sebab itu, pada PKP dulu pun kita di negeri Melaka ni, kita fatwakan mesti ada orang juga semayang berjemaah. Dan kita di negeri kita ni tak sebut as-salatul fil bait, tak ada. Tak ada desakan sedemikian rupa. Dan tak digalakkan menyebut semayang jemaah di rumah-rumah. Sebenarnya kita tak galak tu. Sebab ada orang semayang jemaah tapi dalam keadaan yang tidak ramai. Kalau 2 orang ataupun 3 orang di jawatan kuasa semayang, maka sudah terangkatlah dosa bagi penduduk di situ. Bagi penduduk di situ. Ada pula setengah tempat iaitu hayya 'alas salah hendaklah diperlahankan. Cuba hayya 'alas salah, muazzin hayya 'alas salah, gitu. Saya kata ketika dalam fatwa, saya kata ini perkara mengarut dan tak pernah disebut mana-mana dalam hukum fiqh. Hayya 'alas salah diperlahankan. Tukar pula, tak ada hayya 'alas salah pula. Hayya 'alas salah dah tu fil buyut pula tu. Bukan orang Melayu faham fil buyut di rumah. Di rumah-rumah ini pun tak payah benda yang tidak mendesak ketika itu. Tidak mendesak ketika itu. Adapun negara Arab nak buat itu masing-masing punya pandangan. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Maka ada satu kumpulan telah mendirikan semayang berjamaah, maka terangkatlah dosa bagi penduduk di situ, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semayang berjemaah ini adalah di antara keistimewaan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama semayang berjemaah di kalangan manusia ini ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama melakukan semayang berjamaah ini ketika mana di Mekah, dan telah menzahirkan semayang berjamaah ini ketika mana di Madinah, sebagaimana pandangan Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syarqawi menyebut wa awwalu fi'liha kana bi Makkah, adalah Nabi SAW yang pertama melakukan semayang berjamaah ini di Mekah, wa izharuha bil Madinati, dan telah menzahirkan semayang berjamaah ini ketika mana di Madinah Al-Munawwarah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang berjamaah bersama dengan Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang berjamaah bersama Jibril dan juga bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana selepas peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapakah di kalangan para sahabat tersebut? Maka disebut oleh ulama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da zalika bi aliyin. Selepas peristiwa Isra wal Mi'raj pada waktu subuh itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa shalla aidan bi Khadijah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sembahyang bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Iaitu fasyuri'at bi Makkah, disyariat di Mekah sabihata lailatul Isra, sabihata lailatul Isra, iaitu waktu subuh malam Isra wal Mi'raj. Waktu subuh selepas peristiwa Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sembahyang. Satu riwayat dengan Sayyidina Ali dan juga satu riwayat yang menyatakan bersama dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara hikmah sembahyang berjamaah husulul ulfah bainal musallin, maka ia melahirkan perasaan kasih sayang dan juga kemesraan sesama orang yang menunaikan sembahyang berjamaah tersebut. Dan disyariatkan sembahyang berjamaah ini di masjid supaya dapat bertemu dengan jiran-jiran ketika mana melakukan ibadat solat, ketika melakukan ibadat solat. Dan kita pergi solat ni orang dalam keadaan bersih. Tadi nak datang pun dah ambil uduk kan, pakai baju pun bersih-bersih. Kalau kita nak ketat-ketatkan sembahyang berjemaah ni, kalau nak ikutkan sejadah ni, kena tambah pula lagi satu kaki ni, kena tambah pula lagi ni, tak boleh ni, dia kata tak, nanti kaki dengan kepala tak sampai 1 meter. Waktu berdiri memang 1 meter, kaki dengan kaki kan. Kalau waktu sujud, kepala dengan kepala memang 1 meter. Janganlah kira kepala dengan tumit, memanglah. Takkan tumit tu membawa virus gitu. Kalau kita terlampau berlebih sangat dalam sembahyang berjamaah, tapi kalau orang pergi kedai makan, mana ada basuh tangan. Orang pergi ke kedai makan, dia ambil makanan, saya dah semenjak dibenarkan, saya pun tengok digerai-gerai kan. Orang cedok pergi ambil sendiri, ambil lauk. Kenapa pula dalam bab sembahyang berjemaah ni, kita alhamdulillah sembahyang berjemaah, kita yakin dengan pertolongan Allah, kita datang pun dalam keadaan bersih, dalam keadaan kita ni pakaian yang bersih, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Lagi sembahyang kita ni, lagi Allah menurunkan rahmat kepada kita, kerana orang yang menunaikan sembahyang ni dia bersih. Orang bersih. Berbeza kalau orang pergi di kedai makan dan sebagainya, belum tentu ianya dalam keadaan pakaiannya bersih, tangannya bersih, tapi kita ni daripada rumah dah ambil uduk, insya-Allah kita yakin Allah memberikan pertolongan begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dipetik oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, la yafutu ahadun salatal jama'ati illa bi zambin aznabahu, tidak akan luput seseorang itu sembahyang berjemaah melainkan dosa yang telah dilakukannya. Sebab apa seorang tu tak nak sembahyang jemaah? Sebab dosa. Kalau lama lagi tak sembahyang jemaah kita ni, lama lagi surau masjid pun jadi lengang. Jadi lengang. Oleh sebab itu kita di negeri Melaka ni, kita perluaskan sembahyang Jumaat di surau-surau. Kerana nak bagi orang semangat balik sembahyang Jumaat ni pun satu hal.
Dia kata kalau pergi pun bukan dapat. Kita tengok dah di pejabat-pejabat pun pergilah sembahyang jemaah, surau-surau dah boleh dah. Tak apalah, dia kata. Pergi pun bukan boleh dapat sembahyang. Kalau diteruskan, oleh sebab itulah kita telah membenarkan, meluaskan hukum sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat ini di surau-surau yang boleh menampung lebih daripada 40 orang jemaah, supaya masyarakat kita di negeri kita ini terutamanya disuntikkan balik semangat nak sembahyang Jumaat dan sembahyang berjemaah, dan pengajian juga kita benarkan supaya boleh tarik balik orang sembahyang berjemaah. Kerana Sulaiman Ad-Darani menyebut la yafutu ahadun salatal jama'ati illa bizambin aznabahu, tidak akan luput seseorang itu sembahyang berjemaah melainkan kerana dosa yang telah dilakukan. Allahu Akbar. Lagi banyak kita jadi berat, rupanya kita banyak dosa. Dah boleh sembahyang pun kita berat dia. Tak apalah. Ini kesan daripada dosa yang telah dilakukan. Di antara kelebihan kita sembahyang berjemaah ini, kata ulama, kalau seseorang tu buat salah dengan ketua dia nak minta maaf ni macam mana? Dia akan cari kawan-kawan yang mana bos dia ni sayang. Teman aku, contohnya. Maka kalau dia ada teman ni, dan teman-teman ini menyokong bahawa sesungguhnya tuan dia dah berubah dah. Dia dah berubah dah. Dia datang ni nak minta maaf. Betul awak berubah? Betul. Kawan-kawan dia kata, betul bos, betul. Maka pengampunan ini lebih hampir. Oleh sebab itu kita sembahyang berjemaah, ramai yang hadir sembahyang berjemaah, maka mengharapkan keampunan Allah itu terlebih diharap. Sebagaimana disebut oleh ulama, wali annal muzniba idza i'tazara ila sayyidi yajma'u syufa'a liyaqbalahu. Orang yang buat salah, dia akan minta maaf dengan ketuanya dengan membawa kawan-kawan yang boleh bagi pertolongan untuk menyokong dia. Begitulah orang yang sembahyang dalam keadaan memohon rahmat kepada Allah, memohonkan keampunan. Bila lagi ramai orang sembahyang berjemaah, maka lagi ketika itulah ditunaikan segala hajat dan dimakbulkan oleh Allah. Dan seterusnya di antara kelebihan solat jemaah ni, li'anna as-salata dhiyafatun wa ma'idatu birrin. Sesungguhnya sembahyang ini adalah merupakan hidangan kepada tetamu dan hidangan yang terlebih baik. Kalau orang yang dermawan, kalau dia nak menghidangkan jamuan, maka biasanya dia panggil ramai orang. Ajaklah kawan-kawan Ismail ke rumah saya ada buat makan. Ajak kawan-kawan. Dia kata, ajakkan Jeffrey, kawan-kawan Jeffrey. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidangkan satu hidangan kepada tetamu. Dengan hidangan tersebut, maka lagi ramai tuan rumah ini merasakan bahawa dihargai segala jamuan yang telah dihidangkan dan berasa berterima kasih dengan kehadiran tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala amat berbangga dan amat suka kepada mereka yang sembahyang berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Maka wajib diperbuat akan dia pada tiap-tiap kampung. Maka setiap kampung wajib mendirikan jemaah. Maka jika kampung kecil, maka memada diperbuatkan dia pada satu tempat jua. Tapi kalau tempat itu kecil, kampung itu kecil, satu surau pun cukup lah. Satu surau gitu. Kalau lagi kampung yang besar, ada masjid dan ada surau. Ada masjid dan ada surau. Ada masjid dan ada surau, kerana ini tuntutan. Apabila tidak didirikan sembahyang berjemaah, maka Nabi SAW menyebut ihtawazat usyayatin, telah diganggu oleh syaitan.
Itu sebab itu sembahyang jemaah perlu didirikan. Apa pun dalam keadaan yang meruncing dan semua, azan dilaungkan dan ada orang sembahyang jemaah. Azan dilaungkan, bila azan dilaungkan, Allah turunkan rahmat. Alhamdulillah kita tak lama. Kita tak lama. Alhamdulillah semakin berkurang. Ini pun ada dua, itu pun bukan di Semenanjung, satu import, satu berada bukan di Semenanjung. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dan wabak ini dah pergi terus gitu, dalam keadaan kita dapat beribadat dengan sempurna. Ini rahmat, teruskan sembahyang berjemaah gitu, dan kita ikut SOP sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita semua ni dalam keadaan seperti biasa. Ini juga mengajarkan kita supaya hari-hari bawa sejadah. Hari-hari bawa sejadah. Dalam kereta ada sejadah, dalam motor pun ada sejadah. Dalam motor pun ada sejadah. Sebelum ni kita tak ada bawa sejadah. Sekarang ni dah tahu bawa sejadah. Begitu. Bawa sejadah. Begitu. Sama balik kita gitu. Dan jika kampung itu besar, maka wajib perbuat akan dia beberapa tempat yang zahir dengan dia syiar Islam. Contohnya tempat kita ni besar, dan kita di sini ada surau, di sana pun ada surau dan ada masjid. Itu sembahyang berjemaah. Sembahyang Jumaat pun di negeri kita ni kita benarkan. Buat permohonan dan khatibnya mestilah orang yang bertauliah, mengajar di negeri Melaka, layak membaca khutbah. Mana tak perlu nak temu duga. Kalau kita nak temu duga dan sebagainya dalam tempoh yang begitu lama. Jadi orang yang layak ada di tempat kita tu, mereka yang bertauliah boleh baca khutbah, kita percepatkan permohonan. Adapun surau-surau yang dibenarkan sembahyang Jumaat, ianya bukan kategori masjid. Dia adalah kategori surau yang dibenarkan sembahyang Jumaat, tidak ada sembahyang tahiyatul masjid. Tidak ada sembahyang tahiyatul masjid. Dia dinamakan jami' tapi bukan masjid. Dia adalah jami' tapi bukan masjid. Jami' mana sembahyang yang dibenarkan, sembahyang Jumaat yang dibenarkan oleh pemerintah, oleh sultan. Kalau kita ni yang di-Pertuan Agong membenarkan melalui majlis agama Islam, kita bawa kepada fatwa, kemudian bawa kepada majlis, kemudian diendoskan, dipersetujui. Jadi perkara ini kena ingat bahawa pergi surau tersebut tidak ada sembahyang tahiyatul masjid. Kalau nak sembahyang lain pun boleh lah. Nak sembahyang sunat mutlak, nak sembahyang sunat wudu, itulah nak sembahyang sunat hajat, maka dibenarkan. Tetapi sembahyang tahiyatul masjid tidak ada kerana dia bukan masjid. Dan kedudukan surau-surau yang dibenarkan sembahyang Jumaat, dia tidak bukanlah berkekalan. Bukanlah berkekalan. Sekiranya keadaan kita sudah selamat daripada wabak tersebut, wabak COVID-19 ini, barangkali surau-surau ini tidak ada keperluan didirikan Jumaat, maka ditarikkan semula kebenaran tersebut. Tapi kalau masih lagi memerlukan dan penduduk pun semakin ramai, barangkali kita benarkan. Sebagaimana surau sebelah kita ni telah dibenarkan sembahyang Jumaat, dibenarkan sembahyang Jumaat sehingga sekarang. Sama balik kita. Kerana itu adalah merupakan syiar Islam. Kalau tak ada orang sembahyang Jumaat, tak ada syiar Islam. Tak ada. Jadi orang pula mula menjauhkan daripada surau. Datang ke surau pun tengok berkunci. Datang ke masjid pun tengok berkunci. Oleh sebab itu di negeri kita ni perlu masjid menyediakan satu tempat, iaitu tempat solat orang bermusafir. Itu di negeri kita ni perlu menyediakan supaya orang yang bermusafir boleh sembahyang. Ada setengah-setengah negeri tidak ada. Tak ada. Saya masa hantar anak saya pergi asrama baru ni, tak jumpa masjid yang ada tempat solat musafir. Sehingga tak ada kunci. Nak kata pintu belakang pun pintu belakang. Maka tidak ada syiar, tak ada
syiar. Alhamdulillah kita ni mesti disediakan tempat solat orang bermusafir. Musafir. Ini disebut dalam kitab. Dan sama balik kita. Dan lagi disyaratkan memperbuat akan dia pada tempat yang diketahui dengan dia. Mestilah surau, masjid yang kita nak dirikan sembahyang berjemaah tu, biarlah orang tahu. Bukan di curug-curug kampung. Mana masjid? Nun hujung kampung. Dah, oleh sebab itu sembahyang kita nak dirikan surau dan dirikan masjid di tempat yang senang orang akses atau senang orang dapat, senang orang pergi, dan orang pun tidak rasa cuak dan tak ada rasa malu nak masuk masjid dan tak ada rasa takut. Contohnya masjid-masjid negeri kita ni kebanyakan tepi-tepi jalan. Tepi jalan. Bukan di ujung-ujung ataupun di curug-curug. Alhamdulillah di tepi-tepi jalan. Ini maknanya kita telah mendirikan surau dan mendirikan masjid mengikut hukum fiqh yang telah disebut oleh ulama. Sama lagi, iaitu tempat yang mudah diketahui oleh segala orang yang bermukim ataupun dan orang yang musafir. Orang yang musafir nak pergi semayang, pergi ke Jekyll, orang kata nak semayang, surau banyak, belakang tu pun ada surah Al-Hakim. Tadi jiran saya kata, ustaz nak pergi mengajar, dia kata surau Duyung bawah tak buka lagi. Itu tak buka, aku kata. Dia kata tak buka lagi. Surau mana? Saya kata entah kalau nak pergi surau di belakang Jekyll. Ada surau? Ada. Saya kata cantik. Surau dia macam Masjid Al-Azim. Macam Masjid Al-Azim. Sebab ramai orang masih lagi tak tahu ada pengajian dan dah dimulakan pengajian. Maka dah lama berhenti, lebih 3 bulan ni kan? Jadi hati nak pergi balik tu bukan senang. Oleh sebab itu perlu diwar-warkan, perlu bekerjasama lah. Kalau masalah susah tak ada orang nak uruskan kan, nak cek suhu, kena volunteer lah, minta orang lain tolong supaya surau kita diimarahkan semula. Macam kita lepas bulan Ramadan nak mula pengajian, dia lihat begitu, dia jadi lihat begitu, dan seterusnya lagi. Dan orang yang musafir yang lalu pada kampung itu dengan sekira-kira tiada malu seorang masuk padanya. Tak ada segan sino, tahu surau dia terus masuk. Tak ada nak tanya, betul ke surau ni? Betul surau. Ada setengah tempat surau, dia ada satu tempat ibadat tu macam surau, tapi rupanya kuil sing. Contoh dekat Ampang kan, saya dulu pernah satu ketika balik daripada Ceras, kemudian saya pun nak semayang, nampak kubah warna kuning, betul-betul dekat Hotel Flamingo. Masuk-masuk lain pula, rupa tengok atas lain punya tu kan. Bentuk daripada jauh macam surau, macam surau sebab kubah dia warna kuning, tapi atas dia lain. Itu sebab kadar keunikan surau kita ni dia lain. Islam ada tanda dia, orang bukan Islam pun ada tanda, begitu. Supaya kita binakan surau dan masjid tempat orang sembahyang jemaah ni, orang masuk pun tak ada rasa segan dan tak ada rasa malu, dan orang tahu itu rumah ibadat, iaitu surau dan masjid. Dan hasil berjemaah itu dengan 2 orang, nampak? Macam waktu PKP baru ni, ada Bilal dan Imam pun kira terlaksana dah sembahyang berjemaah. Tempat itu tidak berdosa dah. Tapi kalau tak ada, nak azan pun tak boleh. Sebab dalam fatwa saya dan beberapa sahabat-sahabat lain, tak kira surau dan masjid, itu fatwa. Surau dan masjid mesti dilaungkan azan dan ada orang semayang. Dan amat sedih pula ada surau yang tak ada orang semayang pula. Adakah dia telah melanggar ketetapan, dan ketetapan itu telah dipersetujui dan dibawa kepada majlis. Dah tu dah lama 2-3 minggu baru pula boleh pula kan. Sebenarnya dah lama daripada awal lagi
kita telah menegaskan sembahyang berjemaah 2 orang sahaja telah mendirikan di dalam surah tersebut. Apabila ada imam, maka penduduk kampung sudah terlepas daripada dosa, dan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan mengangkatkan wabak ini dengan segera. Dan banyak berjemaah itu bertambah kebajikan. Tengok, tambah kebajikan, Allah turunkan berkat. InsyaAllah Allah selamatkan tempat tersebut daripada kecurian, Allah selamatkan daripada malapetaka, kerana Allah turunkan berkat begitu. Dan afdal daripada yang sedikit, lagi ramai lagi bagus. Kecuali contohnya Jeffrey duduk di sini, dia tengok surau Al-Hakim ni tak ramai orang semayang, pergi lari masjid Kampung Ulu, sehingga tak ada orang semayang di surau ini. Yang ada Tok Bilal dia, dialah azan, dialah qamat, dialah Tok Imam, tiga-tiga dia. Kita pergi lari masjid Kampung Ulu, mana lebih afdal? Kalau kita pergi semayang di tempat yang lain sehingga menyebabkan tidak ada orang semayang di tempat kita, maka kita kena semayang situ. Kecuali Tok Imam yang menjadi imam di surau di masjid kita tu seorang yang ummi, iaitu baca Quran dia tak betul, baca surah Fatihah pun tak betul, dan telah cacat di sudut bacaannya dan juga semayang dia. Kita mengaji kitab Hidayatus Sibyan, kita tahu macam mana syarat sujud, bahawa jari-jari kaki ni kena, tapi dia sujud, kita tengok Tok Imam ni dia lipat awal-awal lah. Dia bukan kira ustaz, bukan kira orang lain. Ustaz pun ada, tak percaya pergi tengok Tok Ustaz mengajar, tapi bila semayang kita tengok dia pun tak jaga. Ni tak layak jadi Tok Imam. Barangkali dia alim di sudut ilmu tafsir, tapi dia tidak alim di sudut bab semayang. Orang yang nak jadi imam semayang ni mesti orang yang alim di sudut bab semayang. Belum tentu dia mengajar hadis, belum tentu dia mengajar tafsir, belum tentu dia mengajar sirah. Dia betul, kita tengok semayang ni, kita tengok cara baca Fatihah pun lemah gitu terus. Kita tengok dia mengajar tasawuf hebat, bila jadi Tok Imam daripada 100, 0.0. Kita punya Allah, kita kata nak lari tak boleh, nak keluar pun tak boleh dari Tok Imam. Dalam keadaan begitu ya disebut oleh ulama. Sebab kalau kita semayang pun tak sah, terpaksa kita keluar tempat tersebut untuk semayang berjemaah, dan semayang jemaah kita baru dapat sah. Walau bagaimanapun ianya perlulah diambil tindakan dengan segera. Itu sebab kita ada program tahsinul qiraah. Bagi imam-imam ni perlu mengikuti tahsinul qiraah, memperbetulkan bacaan. Oleh sebab itu mereka yang sudah mengikuti kursus tahsinul qiraah dan bacaannya baik, dialah layak jadi imam. Walaupun penceramah datang, contohnya kita jangan pelawar penceramah jadi Tok Imam, belum tentu penceramah tu betul lagi bacaan ataupun baik dari sudut semayang dia, belum tentu. Kita tak tahu bacaan dia, kita tak tahu. Tapi imam yang telah ditugaskan, kita kenal dia. Dia sudut bacaannya baik, macam imam kita bacaannya baik, sebutannya baik, hafalannya baik. Tiba-tiba ada seorang ustaz yang lain mengajar sini, nak pelawar, tak payah pelawar, kita tak tahu dia kedudukan dia, sehingga kalau dia jadi Tok Imam, ada orang yang belakang ni mengaji, apa ustaz ni baca, nak kata Melayu bukan Melayu, nak kata nampak ni, ini kena jaga. Sama balik kita kerana semayang berjemaah itu lebih atas orang yang semayang seorang diri dengan 27 darajat, seperti yang tersebut pada hadis yang meriwayat akan dia oleh Syaikhan, oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri,
annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fadzi bi 25 darajatan. Semayang berjemaah lebih afdal daripada semayang seorang diri, iaitu bezanya 25 darajat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang ke dalam jilid hadis yang ke-646 dalam bab salatul jamaah. Dalam salatul jamaah. Manakala riwayat yang lain yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati tafdulu salatul fazzi bi 27 darajatan, rawahul Bukhari. Bahawa sesungguhnya sembahyang berjemaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang diri 20 darajat. Satu riwayat 25, satu riwayat 25. Macam mana boleh datang 27, boleh datang 25 ni? Adakah di sana tersilap riwayat ataupun sebaliknya? Ulama hadis di antara Syekh Ibn Hajar Asqalani, seorang ulama hadis yang alim mengarang kitab Fathul Bari, telah menyebut dalam jilid yang kedua muka surat 133 menyatakan bahawa 27 atau 25 ni perbezaannya di sini dia kata. Yang pertama, dapat 27 ni sebab apa? Yang pertama, ijabatul muazzin biniyatis salati fil jamaah. Yang pertama dapat darajat yang pertama, bukan pahala, darajat. Pahala lain, darajat lain. Darajat ni si Allah Ta'ala. Yang pertama, menjawab azan dengan niat nak sembahyang berjemaah. Siapa yang nak dapat 27? Yang pertama, ijabatul muazzin, menjawab azan biniyatil salatil jamaah, dengan niat nak sembahyang berjemaah. Yang kedua, at-tabkiru ilaiha fi awalil waqti, awal datang. Tabkir berpagi-pagi, mana awal-awal pada awal-awal waktu sudah hadir. Macam kita ni dah kamat baru hadir, tak ada lah. Dah kamat baru hadir. Ini awal-awal. At-tabkir itu berpagi-pagi pada awal waktu. Mana awal dia tu? Yang ketiga, al-masyu ilal masjidi bis sakinati, dia datang ke masjid dalam keadaan tenang, tak gopoh-gapah. Darajat yang ketiga. Darajat yang keempat, dukhulul masjidi da'iyan, dia masuk masjid dalam keadaan berdoa. Mana masuk masjid, dia baca doa. Dia masuk masjid tergesa-gesa tak baca doa, tolak satu darajat. Itu yang keempat. Yang kelima, salatut tahiyyati inda dukhulihi, iaitu semayang tahiyatul masjid ketika masuknya. Semayang tahiyatul masjid. Ini kalau masjid. Ini Syekh Ibn Hajar menyebut. Yang keenam, darajat yang kena, intizarul jamaati, kena menunggukan jemaah. Intizar makna menunggukan jemaah. Yang ketujuh, darajat ketujuh, salatul malaikati alaihi wal istighfaru lahu, para malaikat berselawat dan istighfar kepadanya. Mana kalau para malaikat berselawat ni, mana para malaikat memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa orang semayang berjemaah. Darajat yang ke-8, syahadatuhum lahu, para malaikat menjadi saksi kepada orang semayang jemaah. Yang ke-9, ijabatul iqamati, iaitu menjawab qamat. Waktu qamat tu dia jawab, dapat darajat yang ke-9. Yang ke-10, darajat yang ke-10, as-salamatu minasyaitan hina yafirru indal iqamah, selamat daripada syaitan ketika mana ia lari waktu iqamat. Waktu qamat ni syaitan lari, maka kita terselamat daripada syaitan. Itu kelebihan sembahyang jemaah ni. Darajat yang ke-11,
al-wuqufu muntaziran ihram al-imam aw ad-dukhul ma'ahu fi ayyi hayatin wajadahu 'alaiha, iaitu darajat yang seterusnya kita berdiri menunggu takbiratul ihram imam untuk sama-sama sembahyang dengan dia. Ini juga dapat darajat kelebihan berdiri sama-sama ni. Yang ke-12, idraku takbiratul ihram, dapat takbiratul ihram bersama imam, darajat yang ke-12. Darajat yang ke-13, taswiyatus sufuh wa saddu farjiha, meluruskan saf dan menutupkan ruang-ruang kita ni. Sebabkan ada sebab, dimaafkan. Kalau hukum asal hendaklah dirapatkan, tapi kerana ada sebab musabab, ianya dimaafkan. Tapi kalau dah hilang wabak ni, kena rapat balik. Iza zalal mani' adal mamnu', apabila hilang yang menghalangkannya, maka kembali balik yang dia dilarang sebelum ini, maka kena rapat balik begitu. Jangan dah boleh, dah rasa zon selesa pula tu. Pak cik seronok semayang gitu ada. Ini dia kata rapat-rapatnya remeh aku, dia kata. Yang ke-14, jawabul imam inda qawli sami Allahu liman hamidah. Waktu imam sami Allahu liman hamidah kita baca rabbana lakal hamdu pun dapat darajat. Darajat yang ke-14. Darajat yang ke-15, terselamat daripada lupa. Awak ni kalau semayang surah ni kadang-kadang kita terlupa, tambah empat ke, tadi aku ada rukuk ke tak ada rukuk, kenapa dah ada berlaku, aku rukuk tak ada rukuk, sami Allah. Tadi sujud aku 2 kali ke tak 2 kali, ada begitu. Sujud aku ni sekali ke 2 kali ya, tahu-tahu aku naik aja ni. Tapi kalau semayang berjemaah, insya-Allah terselamat. Yang ke-16, husulul khusyuk, dia kata terhasilnya khusyuk dan selamat daripada ma yulhi, yang melalaikan dia. InsyaAllah semayang jemaah dia terselamat begitu, dapat khusyuk. Yang ke-17, tahsinul hay'ah ghaliban, iaitu tahsin, memperbaiki pergerakan semayang. Kalau semayang jemaah ni insya-Allah pergerakan dia pun, perbuatan dia tertib. Dan ke-18, ihtifaful malaikati, telah mendapat naungan daripada para malaikat. Malaikat ia ini mengembangkan sayapnya kepada orang yang semayang. Yang ke-19, at-tadarrub ala tajwidil Quran. Bila tu imam kita ni baca betul, disitulah satu latihan memperbaiki bacaan Quran. Memperbaiki baca Quran. Ini kita belajar ikhfa dengan Tok Imam betul begini cara dia, ini panjang pendek dia, kita dapat belajar dengan imam begitu. Dan yang ke-20, izharus sya'airil Islam, menzahirkan syiar Islam. Yang ke-21, irghamus syaitan bil ijtima' 'ala al-ibadah, menghinakan kepada syaitan dengan sebab berjamaah. Menghinakan syaitan dengan sebab berkumpul mendirikan solat jemaah ini, syaitan rasa terhina. Lagi kita semayang jemaah, lagi terhina syaitan. Yang ke-22, as-salamatu min sifatin nifaq, maka terselamat daripada sifat munafik. Orang semayang berjemaah waktu isyak ni sudah terselamat sifat orang munafik. Yang ke-23, raddus salam alal imam, menjawab salam daripada imam. Ini telah kita bahas dalam kitab kita ni, iaitu dalam bab memberi salam. Bila kita assalamualaikum warahmatullahi, bukan kita baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah, tapi kita telah bahaskan pada pengajian yang lepas, assalamualaikum warahmatullahi, kita berniat itu rukun, dan juga menjawab salam imam. Jawab salam imam yang beri salam, assalamualaikum. Begitu seterusnya. Begitulah seterusnya. Yang ke-24, al-intifa'u bijtima'ihim 'ala du'a wa zikri, iaitu al-intifa', mendapat manfaat disebab berjemaah ini atas doa dan zikir. Boleh kita semayang berjemaah ni, doa dan zikir dapat manfaat. Yang ke-25, qiyamun nizamil ulfah, bila kita semayang berjemaah melahirkan masyarakat yang berkasih sayang sesama kita.
Itu yang paling penting. Paling penting. 25 itu 26. 26 al-insaf inda qiraatil imam, iaitu diam ketika mana mendengar bacaan imam. Bila kita dengar bacaan imam, imam baca surah, bukan kita kata panjangnya tu imam ni baca, Allah. Ada kita bila imam baca Quran kita dengar, dapat darajat. Yang ke-26 27 at-ta'min inda ta'minihi, iaitu ketika imamnya amin. Imam amin, kita pun amin. Maka ketika itu telah muwafaqahlah amin kita dengan amin para malaikat. Barangkali dua perkara ini tidak dapat kita kita tidak mendapat dua darajat ini ketika semayang sir. Semayang sir, oleh sebab itu dia jadi 25. Bila semayang itu dijaharkan, maka ditambah 2 menjadikan 27. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung lagi pengajian akan datang. Dan itu SOP dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.